Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, so kali ni saya nak tunjukkan cara nak buat ISO So kita ada satu contoh macam ni. Okay, contohnya ni. So ISO nya kita nak lukis baik bahagian-bahagian yang ada ni. Okay, kalau kita nampak dekat sini, banyak bahagian yang ada dekat sini. Kalau contohnya kita nampak dia ada, okay, dia ada bulatan. Okay, dia ada bulatan kat dalam, bulatan kat luar. Dan sini pun masih lagi ada bulatan, separuh bulatan dan ada bulatan penuh. Baik, so macam mana kita nak mula? Okay, selain daripada kita mulakan dengan bismillah, okay, kita kena mulakan dengan hati yang tenang. Okay, first kali kita kena fikir. Kita kena buat lah. Tak kisahlah, kita boleh start mana-mana pun. Tapi yang penting je kita kena tahu permulaannya kat mana. Okay, first saya akan ubah dulu kepada objek. Okay, ubah pada objek. Sebab kita nak buat pada objek. So kita ambil line, enter. Kita pin saja di mana-mana. Klik saja di mana-mana. Okay, so sekarang ni saya nak buat line yang di area sini. Okay, 30 ni. So saya ambil dia punya angle 30. Okay, angle dia 30 dekat sini. Kalau kita tengok angle dia 30. Dan saya nak jarak dia pun 30. Okay, sebab jarak di sini 30. Jarak dekat sini 30. Okay, so kita ambil jarak 30. Enter. Okay, dan dia ada satu lagi sebelah sini. Kalau kita perasan line sebelah sini, iaitu jaraknya. Okay, yang ni kebanyakannya kita kena kira sendiri. Ataupun senang kita tengok dekat dia punya bulatan. Selalunya kalau bulatannya separuh, okay, so line ni adalah sama dengan saiz bulatan ni. Okay, kalau kita tengok bulatan kat sini, dia punya diameter dia 50. Okay, so kalau diameter dia 50, that mean dekat sini juga 50. So kita akan tarik kat sini, okay, 150. Okay, kalau kita tengok jarak dia mestilah, kalau tengok kat sini, saya tarik kat sini sebab apa? Dia jadi 150 degree sebab, okay, kita kena tahu line dekat sini. Okay, tadi saya kat line kat sini dia nak 30. Okay, kita nak 30. So dekat sini pun sebenarnya kita nak dia 30 juga. So dia kiri kanan kena 30. So kalau kita tengok balik, dekat atas ni dia jadi 150. So apa 150? Kita tahu pusingan ke arah sini sampai ke line sini adalah 150. So kita pakai 150 tadi line dia. Okay, iaitu dengan jaraknya tadi berapa? 50. Okay, dan kita turun balik. Okay, sorry tak keluar. Okay, kita ambil jarak dia 50. Dan kita turun ke bawah balik sebanyak berapa tu? 30. Dan kita tutup. Okay, so bila dah tutup, saya dah dapat satu line dekat sini. Yang line kat sini. Baik, so seterusnya saya nak buat apa? Saya nak buat bulatan di tengah ni. Di mana cara saya nak buat bulatan? Kita baik ellipse. Okay, type ellipse. Okay, type ellipse dan kita ambil isocircle. Okay, isocircle di bawah ni, type I. Dia minta kita specify center of isocircle. So dekat line sini, okay, kalau kita perasan dekat line sini, kalau kita letak saja, kita akan ada garisan ataupun ada yang memandukan kita kat sini. Kalau perasan, okay, dia ada garisan hijau ni. Okay, dia akan pandu kita. Kalau contohnya untuk center line ni, dia akan keluar bentuk segitiga macam ni. Ni. So dia cerita kat sini midpoint. So kat sini lah kita nak letak kita punya center of ellipse tadi. So kita letak ellipse kat sini. Dan berapa saiznya? Okay, dan sebelum kita nak letak ellipse ni, kita kena tahu dia punya rotation dia macam ni. Adakah yang ni untuk isoplane top, ini untuk isoplane right, dan ini untuk isoplane left. So macam mana kita nak ubah? Kita just tekan F5. Okay, so saya nak pakai isoplane top sebab bulatannya menghadap ke atas. Macam ni lah. So dia bagi kat situ radius 15. So kalau baca dekat bawah ni, ellipse specify radius. So dia minta radius. Kita letak saja radius dia 15. Enter. So saya dah dapat buat satu bulatan dekat tengah sini. Dan dia ada lagi satu bulatan dekat luar ni. Macam mana kita nak buat? Kita continue lagi ellipse. Kita ambil isocircle. Kita ambil titik tengah dan kita ambil jarak dia berapa tadi? Dekat sini dia bagi awak diameter. Dia bagi diameter. So kita ubahkan isocircle kita ni kepada diameter. Sebab kalau dalam soalan ni, kalau dekat bawah ni tadi, dia bagi tahu kita specify radius. So kalau nak tukar pada diameter, kita type D. So kita type D. Enter. So dia minta specify diameter. Kita letak tadi diameter dia berapa? 50. Type 50. Okey, dah siap. So dekat sini kita tinggal trim saja. Okay, trim, TR.
saya enter 2 kali. So saya buang garisan ni. Okey, untuk garisan yang dalam ni kita boleh delete sebenarnya. Okey, kita type E, enter, klik objek, delete. Right, so dah siap satu part. Baik, so sekarang ni dia ada atas bawah sebenarnya, atas dan bawah. So macam mana kita nak buat? Kita just copy saja line yang sini dengan line yang sini. Ataupun kat belakang ni tak payahlah, sebab apa yang kita nampak ada line tepi sini dan line sini. Nampak kan? Okay, so macam mana kita nak buat? Kita type CO untuk copy. Kita select line ni, kita select line ni dan kita enter. Okay, so jarak ke bawah dia turun maksudnya kat sini jarak antara bulatan sini ke sini adalah 15. Macam mana kita 15? Kat sini 15 dia. So kita copy tadi. Kita copy dan kita specify dia punya point kat mana. Okay, kalau saya ambil sekitar tengah lah, tengah. Turun ke bawah. Okay, turun ke bawah, pastikan garisan dia lurus ke bawah. Nampak garisan hijau tu lurus kiranya. Okay, kalau nampak garisan hijau bawah ni, kiranya lurus lah. So ambil garisan bawah dan kita turun sebanyak 15. Enter. Okay, escape. So kita dah nampak line ni kan. Alright. So macam mana kita nak buat line dekat tepi sini? Kat sini kan ada line kan. Okay, caranya adalah kita type saja line, enter. Kita ambil dekat sini. Dia tulis kat sini quadrant. Okay, type quadrant kat sini. Kita type quadrant kat sini. So dah settle dan kita trim mana yang tak nak pakai tadi. Contohnya kat sini tak nak pakai, dekat sini pun kita tak nak pakai. Dan saya dah siap satu part untuk depan. Okay, seterusnya kita tahu jarak sini pula. Okay, jarak sini dia mempunyai jarak straight sampai ke sampai sini lah. So kita tak tahu jaraknya berapa. Okay, kita tak tahu tak apa, tak ada masalah. Kita settlekan yang tempat lain dulu. Contohnya saya nak settlekan tepi sini. Okay, macam mana? Kita buat line dulu. Type line, kita naik ke atas 25, enter. So dia balik ke 30 degree. Ingat tiap-tiap pergerakan mestilah 30 degree ataupun 150 degree. Okay, so ke belakang 30 degree, saya ambil 10 mm tu jarak. Okay, and then saya turun ke bawah. Okay, sebanyak 50. Kenapa 50? Sebab bulatan tadi 50. Okay, kenapa dia tak keluar? Okay, 50. Kita ke depan balik. Okay, ke depan ni kena tahulah cara dia. Okay, kalau tak nak ke depan, kita just copy je line kat sini. Okay, sebab line ni semua boleh copy, tak ada masalah. Okay, kita copy line ni. Saya ambil copy ni, line ni. Kita copy, pindah kat sini. Okay, begitu juga line ni pun kita boleh copy. Copy lagi sekali, copy sini, copy dekat point kat sini, pindah kat sini. Dah siap. Line ni pun kita boleh copy sini. Okay, kita ambil point kat sini, pindah kat sini. Okay, saya dah siap untuk bahagian depan. Okay, seterusnya macam mana pula saya nak tahu dia punya jaraknya ni? Okay, jarak ni dia tak bagi. Okay, jarak ni dia tak bagi, tak apa. Kita just kena ingat. Okay, bila dia cerita kat sini dia dah bagi kita punya jarak. Okay, kalau kita tengok balik dia dah bagi kita jarak kat sini 10. Okay, jarak sini pun 10. Okay, so dah ada 20 kat situ. Dan dia bagi tu kat sini bulatan dia sini, bulatan sini sampai sini. Okay, maknanya kalau dia sampai ke sini, that means garisan ni ada kan dia straight. So kat sini adalah setengah bulatan, separuh bulatan. Okay, separuh bulatan. So kalau separuh bulatan, kalau diameter, okay, panjangnya ni pun samalah 40. Panjang ni 40. So total up kat sini 10 campur 40 campur 10 dia jadi 60. Okay, so dia sambung daripada line yang sinilah, sebab line kat sini saya potong tadi. So saya ambil line, saya tarik pada bawah ni sebanyak 60. Enter. Okay, dan saya naik ke atas sebanyak 50. Sebab apa 50? Naik ke atas sini, tapi ni 50. So saya naik ke atas 50. Enter. Okay, kalau kita nak matikan command boleh, ataupun kita nak straight lagi. Contohnya straight kat sini berapa? Okay, sini. Okay, jarak kat sini kita dapat naik 50 tadi kan. So jarak kat sini sampai ke sini berapa? So jarak dia sama juga macam jarak ni tadi. Yang ke depan tu tadi jarak dia punya bulatan. So jarak dia adalah 50. So kita tarik ke atas sebanyak 50. Enter. Dan kita escape. Tak apa, kita escape dulu. Kita stop sampai sini. Okay, seterusnya dia ada okay, dia ada apa lagi? Dia ada ke depan. Okay, ke depan sebanyak 5. Lepas tu dia ada ke tepi sini 15. Lepas tu dia ada masuk dalam 5. Okay, 10, 15, 10. Okay, dia dah ada 15 untuk sini. Okay, masuk kat sini 15 lah. Lepas tu sini dia ada jarak 5 kat sini. Dan total kat sini 10. Okay, kita buat. Okay, sign, enter. So turun ke bawah sebanyak 10.
Okey, turun ke tepi sini pula sebanyak 15. Dan dia tutup 5. Okey, kita escape dulu. Okey, so kita continue pula sebelah sini pula. Tarik sini sebanyak 10. Tarik ke sana sebanyak 15. Tutup 5. Dan kita sambung saja kat sini. Dah siap. So saya dah siap part yang atas. Okey, sekarang ni saya nak buat pula untuk bulatan dekat sini. Bulatan dekat sini. Mana bulatan kat sini lah. So apa yang saya kena buat, saya tarik dulu line ni ke bawah. Sebab dia ada ni. Sebab kita tahu yang garisan ni dia straight sampai ke sini. Saya sambung dulu garisan ni. Saya ambil dulu sambung. Okay, saya sambung. Dan sepatutnya kita kena ambil di tengah-tengah line ni. Sebab kita tahu dia separuh bulatan sini kan. Bila separuh bulatan, kita tahu dia punya center line di sini. Bila saya buat line panjang macam ni, okay, bila saya buat line panjang macam ni, dia akan detect saya punya line ni, center line dekat sini. Sebab apa? Dia fikir line yang kita panjang ni. So macam mana nak buat? Kita ambil line ni, kita trim dia. Ataupun kita pendekkan, dia tarik. Kita pendekkan sampai sini. Okay, dah. So kalau kita tengok kat sini, line ni, titik tengah dia di sini. Right. So macam mana kita nak buat bulatan? Sama juga macam kaedah tadi. Kita ambil ellipse. ELL. Enter. Okay. So kita ambil isocircle. Enter. Dia minta center of isocircle. So kita ambil center dekat sini. Okay. Sekarang ni, bulatan ni kita kena ubah kepada isoplane left ke right. Kena belajar lah, kena tahulah. So sekarang ni, ini isoplane top. So kita kena ubah, tekan F5. Tukar kepada isoplane right. So sini isoplane right. Kalau saya tukar lagi sekali, dia jadi isoplane left. Ni tak sesuai. Ni tak kena. So kita ambil isoplane right lah. Dan dia bagi dia punya diameter 40. So kita kena tukar pada diameter D. Enter. Dan diameter dia 40, letak 40, enter. So saya dah siap untuk dia punya ni. Right, so saya boleh delete lah line-line yang saya copy tadi, yang saya letak tadi. So erase line yang saya nak pakai tadi. Okay. Okay, kejap saya undo balik. Sebab sepatutnya saya kena delete sampai sini saja. Okay, saya trim dulu. Trim. Okay, kita trim mana yang tak pakai dulu. Kita tak pakai yang atas ni. Kita tak pakai yang bawah ni. Okay, yang bawah ni kita boleh delete lah nanti. So yang ni kita boleh delete line ni. Erase. Right, line bawah ni kita boleh erase lagi. Okay, so kita dah dapat line tadi. Okay, line ni kalau dia tak center tak ada masalah. Just trim saja. So tekan trim. So dia dah cantik sambung. Right, so macam mana kita nak buat pula. So dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 bulatan kat sini. So kita buat satu. So macam mana nak buat? Kita copy. CO, enter. Kita copy line ni dengan line ni. Okay, enter. So kita pindahkan dekat mana kita nak pindah tadi. Kita ikut point ni. Sebab point ni untuk semua tempat ni kita boleh masuk. Kita tengok sini, point sini dia akan pindah kat sini dengan sini. So copy dua line ni tadi. Kita select kat dia punya first point kat sini dan kita pindah kat sini. 1, 2, 3. Okey, dah siap. Okey, dah siapnya ni. Alright, ni baru ni. So apa yang line yang tak pakai tadi kita trim. Trim, enter 2 kali. Kita buang sini. Kita buang yang sini. Kita buang kat sini. Kita buang kat sini. Yang ni kita buang. Yang ni kita buang. Okey, so saya dah siap untuk garisan ni. Okey, macam mana pula garisan yang dalam ni? Okey, garisan dalam ni macam biasalah, kita kena turunkan segala line-line yang ada. Contohnya line kat sini saya turunkan dulu. Okey, saya turunkan line yang kat sini ke bawah dulu. Okey. Sementara je line ni. Okey, selain daripada tu line ni pun kita kena turunkan sebab dia satu line dengan ni dia akan bercantum kat sini. Okey, kita turunkan dulu. Lepas tu okey. Dan kita ambil dekat line ni kat sini lah. Okay, kita kena tahulah line kat sini nanti. Alright, so kita tengok macam mana. Sekejap. So dekat dalam dia akan ada line kat sini. Okay, line. Kita tarik line ni dulu. Kita keluarkan panjang kat sini. Okay, so kita ambil line ni. Kita akan cantumkan dia dekat line kat sini. Kita pindahkan line ni kat sini dulu. Okey, pindah kat sini. Right, kita pindah kat sini. Untuk line tepi. Dan kat sini kita ada ni, kejap. Saya tengok balik macam mana. Okey, line kat tepi sini sama juga.
apa, kita continue kejap lagi. Kita tengok dulu kejap lagi cara macam mana. Cuma dia just macam masuk line gitu je lah. Okay, kita kena tahulah sebab ikutkan dia kena kira ni line ni. Okay, jarak dia 15. So daripada tepi line ni sepatutnya 15 jugalah kat sini. Okay, so line kat sini. Okay, kita movekan dulu kat sini. Kita pindahkan kat sini. So daripada line sini kita pindahkan sebanyak 15. Okay, kita turun sebanyak 15, enter. So dia akan cantum kat sini lah. Okay, cantum kat sini. Dan line sebelah sini kita just extend saja sebelah sini. Extend sikit je lah. Right, so trim mana yang tak nak pakai tadi. Okay, trim. Okay, kita buang kat belakang ni. Kita buang dekat sini, kita buang kat sini dan kat sini. Kat sini. Right, sini pun boleh buang lah. Right, so dah dapat line dia. Yang belakang ni boleh delete. Delete. Okay, so siap dah line saya dekat sini. Okay. Okay, macam mana pula line kat belakang? Okay, line belakang ni dia, kalau tengok balik daripada line titik tengah sini, okay, titik tengah yang bawah ni, dia sama dengan titik tengah bawah sini. Dia ada selari. Kalau kita tengok kita tarik satu line. Okay, panjang. Sorry tak kena. Okay, kita buat satu line lagi panjang. Okay, dan saya cuba movekan dia. Line kat bawah ni dia selari dengan line kat sana. Dia selari lah. Selalunya dia selari kat sini. Okay, bila dia selari, caranya adalah, okay, kita ambil satu line lagi tadi. Okay, line yang tadi ni. Okay, kita ambil dan kita pindahkan, move, ambil line ni kat sini. Kita pindahkan, ambil line yang kat bawah ni. Okay, bila kita letak saja dia akan terus detect titik tengah. Kita letak sini. So dekat belakang ni dah ada lah. Right, so macam mana kita nak buat line ni tadi? Kita kena ubahkan kepada saiz 145. Okay, kalau kita ubah kat macam ni, dia susah nak buat lah. Sebab sini tak boleh nak edit. Okay, edit, so tak payah pakai line ni, correction. Okay, kita delete dulu line ni. Sorry, kita delete dulu line ni. Kita ambil line, enter. Kita ambil line bawah, tarik ke belakang sebanyak 145, enter. So ini adalah titik tengah bagi bulatan di belakang. Okay, so kita terus buat bulatan kat belakang yang menggunakan ellipse, ELL, enter. Ambil iso circle, enter. Dan kita pilih point kat bawah tu. Kita ubahkan kepada isoplane top. Okay, dekat sini dia dah bagi kat awak dia punya radius dia ataupun diameter dia kat sini 35. Untuk luar ni dengan luar ni samalah. So dia bagi kat situ diameter, kita ubah pada D, enter. Ambil saiz 35, enter. Okay, so bila dia sama kat bawah, dia mestilah sama kat atas. Kita buang line dulu sebab kita nak buat line kat atas. Okay, so kita kopikan bulatan ni sampai ke 35, sampai ke 50 yang kat atas ni. So macam ni kita nak copy, kita CO, enter. Copy line ni, enter. Select dia punya titik tengah, bawa ke atas sebanyak 50. Okay, kita dah dapat satu point ni. Okay, so line yang ni kita boleh delete lah. Untuk dia punya reference point tadi kita boleh delete. Right. Okay, dah boleh delete. Dan untuk line ni kita boleh sambungkan dia punya quadrant kat sini, sambung quadrant ni. Okay, baru dapat belakang. So sekarang ni kita nak buat yang ni pula, bulatan tengah ni. Okay, macam mana kita nak buat? Kita tahu yang sebenarnya line ni duduk di tengah-tengah garisan titik macam ni lah. Okay, line ni di kanan ni dia duduk di antara tengah-tengah garisan yang ni. Okay, so kita kalau kita tengok balik titik tengah dia tadi, kita ambil titik tengah line, pada titik tengah ni kita turun ke bawah, ambil titik tengah, okay, ambil sampai sini. Okay, so titik tengah dia gam-gam So macam mana kita nak buat? Kita copy line ni ataupun kita pendekkan dulu line ni sampai ke titik tengah ni. Okay, kita copy, pindahkan line ni sebanyak 5 ke bawah dan 5 ke atas sini. So apa 5? Sebab jarak sini dua-dua ke kanan ni adalah 10. Dia bagi sini jarak dia 10. So jaraknya 10 lah. So line tengah ni kita boleh delete. Right. Yang tengah ni kita boleh delete. Dan yang line atas yang berlebih ni kita trim saja. Okay, so kita copy line tu sampai ke bawah ataupun kita buat line dulu ke bawah. Okay, ke bawah, sambung sampai sini. Dan kita terus ke bawah sini. Dan line atas tu kita copy, pindah ke bawah.
Antara line yang lebih ni tadi dengan lebih ni. Okey, dah siap. So yang ni pun kita boleh trim sebab belakang ni tak nampak sepatutnya. Okey, kita trim yang belakang ni sebab dia tak nampak. Okey, so saya dah siap untuk part yang belakang ni. Okey, seterusnya ada bulatan kecil tengah ni. Okey, bulatan kecil ni kalau tengok dalam ni dia tak bagi So kalau saya check balik dia punya ukuran dia tak bagi ukuran kat sini. Lah, kalau saya tengok kat sini dia bagi tahu awak dia punya major radius dia adalah 10. Radius dia adalah 10. Kalau ikutkan 9 lah, tapi kita ambil 10 Okey, kita ambil radius dia 10. Sama juga macam tadi, kita ambil ellipse. Okey, ambil titik tengah ataupun ambil isosceles dulu. Pilih titik tengah bulatan ni dan kita ambil dia punya radius 10. Okey, so saya dah siap untuk radius tengah ni. Okey, macam mana pula dia ada titik tengah ni, yang line ni? Okey, line ni sebenarnya boleh buat manual je, tak ada masalah. Okey, cuba buat line. Okey, tekan pindah ke sini. Tu buat lagi satu line. Tarik macam ni. Ini dah. Sudah dapat T macam ni kan? So pindahkan je, copy dia ni, semua ni copy. Ambil titik tengah dia. Dipindahkan dekat sini. Titik tengah sini, lepas tu bulatan sini, titik tengah sini. Okey, lepas tu bulatan sini kita pindah dekat sini. Lepas tu bulatan di bawah ni pun ada di tengah dekat sini. Lepas tu ada bulatan mana lagi? Yang ni tak ada, tak nampak kan? Tak payahlah pakai bulatan ni. So saya dah siap untuk yang ni. Dan selebihnya kita buat dia punya apa, dimension lah. Okey, dimension macam biasa awak buat lah. Macam mana dalam dimension yang dia dah bagi tu. Okey, contohnya kat sini, sampai kat sini. Okey, dekat sini dia ada problem sikit kalau nak tarik. Okey, sebab awak kena tarik betul-betul line dia sampai ke sini lah. Okey. Ataupun awak kena keluarkan dulu line ni, tarik ke sini, keluarkan dulu. Lepas tu kat belakang ni keluarkan dulu, and then barulah awak boleh tarik dia punya dimension. Okey, sampai dari sini sampai ke belakang ni berapa? Okey, ukur lah. Okay, sebab sini sampai 145 ni nak kira daripada bawah. So saya salah habis. Okey, sekejap saya ubah. Okey, saya ukur balik dimension dia dari sini sampai ke belakang kita dapat 140 5 tadi. Okey, 145 hilang tadi. Okey, dekat sini saya tunjuk sikit je dulu Awak punya dimension ni tak nampak cantik kan? Okey, tak nampak cantik sebab dia turun ke bawah, betul tak? Dia tak macam tak cantik lah sebab dia tak satu selari dengan line ni. Macam mana kita nak buat? Bagi dekat annotate atas ni, bagi dekat dimension ni, ambil ni oblique. Okey, tekan oblique. Okey, dia minta kat sini select object. Apa yang awak nak oblique kan? Okey, awak ambil objek ini, dimension ni, enter dan select oblique angle. Okey, oblique angle ni awak boleh ambil lah line sini sampai line sini. So dah siap, dia dah ikut line tu. So yang ni awak boleh delete lah. Ni delete, ni delete. Alright, so dah dapat 145 dan lain-lain awak buatlah sendiri. Okey, so saya rasa tu untuk part buat orto. So saya harap awak boleh buat ikut contoh yang saya buat ni. Benda ni semua awak kena belajar lah. Kena belajar basic dulu, kena tahulah yang angle dia sebenarnya ikutkan. Awak kena tahu first awak kena buat line macam ni. Okey, lepas tu awak kena tarik satu line. Dia adalah 30 kat sini dan juga 30 di sebelah sana. Okey, kalau 30 sebelah sana dia akan jadi 150 lah. Okey, dia akan jadi angle macam ni sepatutnya. Dan apa-apa saja yang awak buat, dia punya angle mestilah 30 semua 30. Dia patah balik kat bawah ni pun kat bawah sini pun dia akan jadi 30. Dia akan jadi kat bawah sini pun dia akan jadi 30. Okey, 30 ni maksudnya dekat paksi utama ni. Paksi utama ni. Okey, apa yang 30 dekat sini. 30 kat sini, 30 dekat sini, 30 di sini dan juga 30 di sini. So kena tahulah. Okey, sebab ni adalah paksi utama dia. Paksi utama dia kat sini. So dia mestilah 30, sini 30, sini 30 dan juga sini pun 30. Okey, kalau awak tak boleh buat yang ni, so memang masalah lah. Dan paling penting sekali bila awak nak buat ni, awak kena hidupkan awak punya isoplane draft ni. Okay, isoplane draft ni kena hidupkan untuk buat
garisan ISO ni. Kalau awak tak buat benda ni, awak tak hidupkan ni, so memang awak tak boleh nak buat lah garisan 30 ni. Kalau awak boleh buat pun, okay, awak boleh buat tapi dia bentuk dalam macam 2D punya. Okay, dia bentuk 2D. So bila awak nak buat bulatan tak boleh. Contoh saya buat bulatan okay, kalau menggunakan isoplane ni, isodraft ni, saya boleh buat, saya guna guna ellipse ni. Tapi kalau saya matikan kalau saya matikan, okay, saya buat ellipse. Okay, dia tak ada part untuk iso circle. Dia tak ada part ni. Dia ada arc center, tak ada. Satu lagi hilang, iso circle. So kalau awak nak buat susah. Awak kena buat macam manual sikit lah. Tapi memang susah gila. So saya harap awak boleh cubalah. Okay. So itu contoh yang saya nak buat. Dan cuba buat soalan ni. Dan nanti jangan lupa untuk submit korang punya assignment pada saya. Okay. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye bye.